bicara berkaitan dengan skim kesihatan untuk kumpulan B40. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita untuk berbicara lebih lanjut. Tapi terlebih dahulu kita ingin war-warkan kepada anda untuk terus mematuhi SOP dan juga bagaimana kepentingan vaksinasi ini memberi impak yang cukup positif kepada kita semua dalam kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19. Dalam kita meneliti perhatian kepada pandemik COVID-19 ini, masih ada kelompok-kelompok penyakit yang perlu kita juga berikan perhatian. Dalam itu kita membicarakan berkenaan skim kesihatan peka B40. Mungkin dalam situasi sekarang ini masih ada yang tidak peka berkenaan dengan bantuan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Kerana itu kita nak war-warkan di segmen kita pada waktu ini bersama dengan Dr. Nur Hasanah Mardiah Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Kanan Protect Health Corporation Sendirian Berhad. Okey, jadi kita ucapkan selamat datang kepada Dr. kita. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Assalamualaikum, terima kasih menawar. Ya, baik. Pertama sekali kalau kita mulakan lebih dahulu sedikit latar belakang pendengar sedikit tentang Protect Health. Silakan. Okey, Protect Health Corporation Sendirian Berhad merupakan syarikat yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang merupakan anak syarikat milik penuh Protect Health Malaysia. Ia ditubuhkan pada Disember 2016 di mana ia merupakan syarikat yang tidak berasaskan keuntungan, di mana mandat utama adalah fungsi utama penubuhan adalah untuk menyelaras, mentadbir dan juga menguruskan pembiayaan perkhidmatan penjagaan kesihatan seperti mana yang dimandatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. So setakat ni Protect Health Corporation Sendirian Berhad telah diamanahkan untuk menjalankan 3 projek, iaitu yang pertama adalah skim peduli kesihatan bagi kumpulan B40 ataupun singkatan adalah PK B40. Yang kedua adalah sebagai pengendali ESP, Electronic Service Provider, bagi skim SPIPA, skim kesihatan insurans perlindungan pekerja asing. Dan juga yang terbaru adalah kita juga terlibat sebagai pengendali pengamal perubatan swasta dan juga NGO dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Itu secara mukadimahnya berkenaan Protect Health ini. Mungkin juga boleh memberikan penerangan kepada penonton berkenaan skim peka ataupun skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 ataupun nama singkatannya peka B40 ini. Apa antara manfaat utama yang ditawarkan dalam hal ini? Alright, skim peduli kesihatan bagi kumpulan B40 ni memang ditubuhkan fungsi adalah fokus untuk penjagaan kesihatan golongan B40, di mana skim ini adalah terbuka kepada penerima bantuan sara hidup yang berumur 40 tahun dan pasangannya 40 tahun ke atas dan juga pasangan. Maksudnya jika mereka ni adalah penerima BHH, mereka layak untuk PK. Jika mereka bukan penerima BHH, maknanya mereka tidak layak untuk PK. Skim ini adalah percuma, tidak perlukan pendaftaran dan adalah secara automatik. So far manfaat yang ditawarkan adalah 4, di mana manfaat pertama, fokus utama adalah kepada saringan kesihatan, di mana melalui saringan kesihatan ini kita ingin mengesan penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, high kolesterol, kanser dan juga mental assessment lah seperti anxiety dan juga depression, di mana pencegahan penyakit NCD ini adalah amat penting untuk memastikan kesihatan yang baik. Skim ini juga menawarkan 3 manfaat yang lain, iaitu manfaat kedua, bantuan alat perubatan, di mana penerima akan boleh menerima sebanyak RM20,000 seumur hidup untuk bantuan alat perubatan. Dan yang ketiga adalah insentif melengkapkan rawatan kanser, di mana jika penerima didiagnos memiliki kanser layak menerima RM1,000. Dan yang keempat adalah insentif tambah pengangkutan, di mana penerima manfaat kedua dan ketiga boleh menuntut insentif tambah pengangkutan ini untuk setiap temu janji. Dan difahamkan ia spesifik untuk golongan yang tertentu saja. Kita ingin tahu juga mengapa agaknya skim ini hanya melibatkan kumpulan B40 yang berumur 40 tahun dan ke atas saja. Okey. Skim ini dimulakan sebagai projek perintis dan of course akan dilaksanakan secara berperingkat lah. Tetapi berdasarkan kajian yang kita buat, lebih ramai kumpulan B40 yang menghidapi penyakit tidak berjangkit ni compared to M20 atau T20. Dan kenapa peringkat umur 40? Sebab daripada kajian yang kita buat, bebanan penyakit NCD ni, penyakit tidak berjangkit ni, lebih kepada kumpulan B40 berbanding kumpulan T20 ataupun M40 lah. Tapi of course whether nak kita perluaskan kepada peringkat umur yang lain ataupun kumpulan yang lain, kita perlu memastikan keberkesanan program ini dulu dan juga berdasarkan peruntukan kewangan daripada kerajaan lah.
Dan kita melihat situasi semasa sekarang ini, kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi bagaimana pula dari segi pengoperasian peka B40 ini? Adakah ianya masih berjalan seperti biasa dan adakah pesakit ini perlu membuat temujanji terlebih dahulu? Okey. Doktor. Sejak pandemik COVID-19, PK B40 tidak pernah berhenti. Perkhidmatan tetap diteruskan. Tapi of course bila bermula wabak COVID, penekanan kepada SOP perlu dipatuhilah, maksudnya apa yang disarankan oleh kerajaan. Maksudnya di mana-mana premis kesihatan ataupun hospital, penerima manfaat perlu mematuhi SOP untuk pengambilan suhu, hand sanitizer, and especially the penjarakan sosial lah. Tapi dengan situasi COVID yang kita ada ni, kita pun tahu dengan orang kata limitasi pergerakan, kita banyak duduk di rumah, ataupun golongan B40 ini juga terjejas sumber pendapatan. So kita tahu dengan tahap kestres, orang kata stres mereka di rumah, dan pada masa yang sama penambahan berat badan sepanjang COVID ini juga memberi kesan kepada tahap kesihatan, dan ini membawa kepada orang kata lead kepada penyakit tidak berjangkit. Jadi kita memang tetap menggalakkan untuk membuat saringan, sebab pencegahan awal dapat dirawat dengan pengesanan awal dapat dirawat dengan awal dan mengelakkan komplikasi. Seperti contoh, mungkin kita tidak tahu kita ada diabetik. Bila kita cek kita ada diabetik, tapi mungkin dengan pengesanan awal dapat dirawat awal penyakit itu, dan pada masa sama kalau kita compliance, orang kata patuhi dengan nasihat doktor, mungkin kita boleh avoid, maksudnya mengelakkan komplikasi kegagalan buah pinggang daripada untuk mendapatkan dialisis. Okey, dan kita ingin tahu juga semenjak PKM B40 ini dilaksanakan, sejauh mana sebenarnya skim ini telah berjaya untuk membantu kumpulan sasaran ini? Okey, setakat 2 tahun lebih PK B40 dijalankan, kita berjaya membantu golongan B40 melalui kesemua manfaat yang kita tawarkanlah, sama ada manfaat 1, 2, 3 ataupun 4. So kalau untuk manfaat pertama, setakat 31 Julai 2021 kita telah membuat saringan sebanyak 519,000 penerima BSH ya. Di mana daripada 519,000 ni 35% kita telah mengesan penyakit baru, penyakit tidak berjangkit, di mana mereka mempunyai salah satu penyakit, sama ada kencing manis, darah tinggi, high kolesterol ataupun kanser, ataupun penyakit mental. Di mana bila mereka mendapat penyakit-penyakit ini, kita bukan sahaja kesan, kita akan rujuk kepada klinik kesihatan ataupun hospital-hospital yang berdekatan. Melalui manfaat 2, 3 dan 4 pula, sekurang-kurangnya mengurangkan beban kos keuangan lah kepada golongan B40 untuk mendapatkan rawatan bantuan alat perubatan, sama ada rawatan kanser. Dan kita menyentuh kepada manfaat pertama itu tadi, seperti yang doktor nyatakan, adalah untuk menggalakkan individu-individu yang layak di bawah peka B40 ini untuk melaksanakan saringan kesihatan. Betul. Jadi dalam melaksanakan saringan kesihatan di bawah peka B40 ni, apa antara penilaian-penilaian utama yang akan dinilai, doktor? Okey, untuk saringan kesihatan di bawah PK B40 kita ada 2 lawatan. Di mana lawatan pertama adalah dia consist of full structured medical history, di mana pengambilan sejarah pesakit, sama ada individu ataupun keluarga, dan juga akan ada soalan-soalan untuk mental health assessment lah. Kemudian doktor di klinik akan membuat pemeriksaan fizikal secara sistemik, dan juga akan membuat pemeriksaan payudara untuk wanita, dan juga pemeriksaan kelenjar prostat untuk lelaki yang berisiko. Okay, kemudian kita akan ambil sampel darah dan juga sampel air kencing, di mana sampel ini akan dihantar kepada mak-mak yang berdaftar di bawah Protect Health Corporation, dan result mungkin keputusan dalam 3 atau seminggu untuk menjalankan ujian pengesanan untuk penyakit tidak berjangkit inilah. Dan pada masa yang sama doktor akan aturkan untuk temu janji atau lawatan yang kedua. Jadi di lawatan yang kedua nanti dia lebih fokus pada konsultasi kepada keputusan yang dikeluarkan nanti. Kalau normal, tak ada masalah, kita cuma encourage untuk meneruskan gaya hidup sihat lah. Tapi jika tidak normal, dia bergantung kepada tahap keterukan. Jika tidak berapa teruk, akan dirujuk kepada klinik kesihatan ataupun klinik swasta sahaja. Tapi jika memerlukan perhatian pakar, kita akan rujuk. Maksudnya doktor yang merawat akan merujuk kepada hospital pakar yang berdekatan. Okey, baik. Dan kita nak tahu juga apa sebenarnya kategori bantuan alat perubatan yang ditawarkan, serta apa yang boleh berlaku sekiranya kos alat perubatan yang dipohon kurang daripada jumlah RM20,000. Okey, di bawah PK B40 kita terdapat
10 kategori alatan perubatan, di mana bawah kategori itu terdapat banyak lagi alat perubatan sebenarnya. So 10 kategori utama alatan perubatan, di antaranya lah kita ada alat sendi tiruan, kita ada kerusi roda, kita ada alat perentak jantung, kita ada alat bantuan pendengaran lah, dan juga yang lain-lain. Setiap kategori alat perubatan ni mempunyai julat harga yang tertentu. Okay? Dia ada ceiling price dia sendirilah. Dan untuk setiap penerima pula, seperti saya katakan, dia layak untuk menerima bantuan alat perubatan sehingga RM20,000. Jadi sekiranya macam contoh kita apply untuk alat bantuan perubatan pendengaran yang berharga dalam RM3,000 contohnya, maknanya dia masih mempunyai baki sebanyak RM17,000, yang di mana jika dia memerlukan alat perubatan yang lain, dia boleh juga memohon dengan baki yang sedia ada. Dan bagi manfaat insentif melengkapkan rawatan kanser pula, doktor, bagaimana RM1,000 ini akan dimanfaatkan ataupun diberikan, doktor? Okey, RM1,000 ni kita akan bagi dalam 2 peringkat. Di mana jika pesakit kanser, penerima manfaat mempunyai kanser, bila dia didiagnose sama ada baru ataupun dalam rawatan, dia perlu mendapatkan pengesahan daripada doktor yang merawat. Dia mempunyai kanser dan dia akan terus layak mendapat RM300. Okey, kemudian kita ada certain masa yang dia perlu orang kata patuhi, dan doktor menyatakan bahawa dia ni orang kata melengkapkan rawatan kanser tersebut, dia akan mendapat baki RM700 itu, dan RM1,000 ini, 300 dan 700 ni akan terus masuk ke dalam akaun penerima. Tapi cuma saya nak nyatakan bantuan manfaat 2 dan 3 ni hanya boleh didapati di hospital pakar kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, dan mesti mendapatkan pengesahan pakar yang merawat sahaja. Okey, situ ada juga syarat-syarat yang diselitkan ya. Dan untuk manfaat insentif tambang pengangkutan pula bagaimana, doktor? Okey, insentif tambang pengangkutan, yang ini adalah keistimewaan yang kita bagi untuk setiap penerima manfaat yang menerima manfaat 2 ataupun 3. Maksudnya jika penerima manfaat itu menerima bantuan alat perubatan, setiap temu janji yang dia pergi untuk bantuan alat perubatan ataupun melengkapkan lawatan kanser dia tu, dia boleh orang kata menuntut travel perjalanan tersebut daripada rumah dan juga hospital yang merawat. Jadi kalau untuk Semenanjung kita bagi sehingga RM500, dan untuk Sabah Sarawak kita bagi untuk sehingga RM1,000 lah. Dan kita dari tadi kita dah dengar banyak sebenarnya manfaat dan juga inisiatif yang dilaksanakan untuk membantu golongan B40 ini. Mungkin ada penonton yang tertarik yang masih lagi tidak tahu sebenarnya ada bantuan yang disediakan untuk mereka. Jadi penerangan daripada doktor, bagaimana rakyat daripada kumpulan B40 ini boleh menyertai skim ini, doktor? Okey, seperti saya nyatakan tadi, siapa yang layak untuk bantuan sara hidup memang layak untuk PK. Jika anda bukan penerima bantuan sara hidup, maknanya anda bukan anda tidak layak untuk PK lah. Jadi kepada golongan B40, mungkin anda boleh orang kata kemaskini pendaftaran BHC Syanda, ataupun sekarang kita panggil Bantuan Prihatin Kerajaan, kan? Bantuan Prihatin Rakyat, melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi bagaimana kita nak memastikan penerima PK ni layak? Okey, salah satu cara adalah melalui website PK lah, www.pkb40.com.my, ataupun jika orang kata bukan IT illiterate, boleh call center kami 03-8687-2525, ataupun menghubungi kami melalui platform media Protect Health Corporation Sdn Bhd, sama ada di Twitter, Instagram dan juga Facebook. And then cara nak check is actually sangat mudah. Just bawa IC, check IC sahaja, ataupun kalau ada penerima yang melihat pelekat stiker di premis-premis kesihatan yang tertera stiker PK pun boleh terus datang dan juga cek kelayakan di situ. Okey, sangat mudah sebenarnya, dan kita tahu bahawasanya manfaatnya sangat banyak, dan cuma peluang tu perlu dicari. Cuma bila kita lihat, bila PK B40 ni menawarkan manfaat yang cukup baik kepada rakyat kumpulan B40, tetapi hakikatnya ramai yang masih juga tidak tahu dan cakna berkaitan dengan kelebihan dan juga kewujudan skim ini. Jadi apa yang boleh Dr. perkatakan tentang situasi ini? Okey, ada betulnya perkara ini sebenarnya ramai yang tidak, orang kata tidak aware lah dengan kewujudan skim ini. Tapi pada awal PK bermula tahun 2019, mungkin kurang pendedahan media sosial lah. Tapi as we go along, bila kita dilanda pula wabak COVID,
promosi PKB 40 hanya tertahan kepada promosi media sahaja. Kita tak boleh nak turun ke padang kan untuk membuat promosi PKB 40. Dan pada tahun ini pula disebabkan kita Protect Health juga terlibat dalam program PICK, terutamanya sebagai pengendali pengamal swasta dan juga NGO. Jadi fokus utama telah diberi kepada untuk program vaksinasi. Tapi PKB 40 punya promosi masih diteruskan sebab kita masih melakukan kerjasama strategik bersama kementerian, agensi-agensi kerajaan dan juga NGO. Di antara agensi yang kita dah bekerjasama adalah Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Felcra, Felda, LKIM dan juga kalau pihak swasta adalah KK Supermart lah. Dan kita masih terus mencari platform yang berkesan dengan organisasi ini, dan pada masa yang sama kami juga memohon sokongan pihak media untuk mempromosikan skim ini sebab ini adalah agenda nasional yang dipromosikan oleh kerajaan. Seperti yang doktor nyatakan tadi, PKB 40 ini merupakan agenda nasional demi menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat, khususnya kumpulan B40. Mungkin dalam ruang terakhir ini doktor, ada pesanan yang doktor ingin sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya bagi mereka yang layak untuk menerima manfaat-manfaat daripada PKB 40 ini. Okey. Bagi penonton setia ataupun rakyat Malaysia yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia, saya sebagai wakil Protect Health Corporation Sdn Bhd ingin menyeru kepada anda semua untuk mempromosikan skim ini terhadap keluarga sendiri, sama ada ibu bapa anda, kepada kawan-kawan, kepada jiran tetangga, dan jika adalah anda ketua komuniti di tempat anda, boleh mempromosikan skim ini. Dan kepada yang layak, kepada PKB 40, boleh cepat menjalankan saringan kesihatan kerana pengesanan penyakit NCD ini adalah sangat penting. Dan kepada pengamal perubatan swasta yang tidak orang kata menjadi panel PKB 40 lagi, boleh mengambil peluang dengan mendaftar menjadi panel PKB 40 kerana penyertaan adalah percuma. Okey, ini ruangnya. Anda boleh layari laman sesawang yang tertera www.pkb40.com.my, di www.protecthealth.com.my. Ada talian hotline boleh anda hubungi 03-8687-2525, serta di Facebook, Instagram dan juga Twitter Protect Health Corporation. Okey, dapatkan segala informasi yang ada khusus bagi mereka yang berada dalam kumpulan B40 yang berumur 40 tahun dan ke atas. Jadi kalau yang anak-anak, boleh tolong tengokkan juga untuk ibu bapa anda pastinya. Okey, baik, apa pun kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Nur Hasanah Mardiah Mohamed Noor, Ketua Penolong Pengerakanan Protect Health Corporation Sdn Bhd, bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi tentang skim kesihatan PKB 40 ini. Terima kasih sekali lagi, Dr. Terima kasih, Hani. Terima kasih, doktor.